Okey, Assalamualaikum dan juga Waalaikumsalam. selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Terima kasih kerana terus bersama dengan CTC.fm. Pada segmen yang pertama tadi, kita dah bersama dengan XM Malaysia, bersama dengan kali pertamanya saya bersiaran bersama dengan Azfar. Bahasa dia pun new guys tapi dah naik account manager, iaitu Azfar. Terima kasih Azfar. Dan satu lagi segmen untuk jam 10.30 minit malam ini juga dikuasakan oleh SM Malaysia. So seperti anda sudah maklum, ya, di mana kita akan dapat perkongsian ilmu yang sangat menarik, pencerahan tentang pergerakan mata wang asing, daripada sudut fundamental, khususnya Cikgu Yun CTC. Terima kasih. Baik, episod hari ini merupakan episod yang ke-150, bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC, 14 Oktober 2020. Alhamdulillah dapat lagi kita bersama pada malam ini ke udara daripada ruangan di ruang udara CTC.fm, satu-satunya forex online radio yang pertama di Malaysia ni. Dan saya dan juga Boboy hari ini berada di konti untuk memastikan audio dan juga visual yang kami pancarkan dapat diterima oleh anda semua di luar sana sebaik-baik mungkin. Tapi kalau ada sedikit-sedikit ada masalah di awal mula ni, saya nak terangkan bahawa kami sekarang ini live daripada rumah. Okey, saya di konti, Tok di rumah. Okey, baik. Di awal-awal ni seronok kot. Hari ni tugas-tugas Tok macam mana Tok? Alhamdulillah. Hari ni saya meratakan jalan. Alamak. Meratakan jalan dengan berbelas lori dari JKR. Tapak parking masjid. Alhamdulillah. Makin padu lah. Kalau ikutkan, mudah-mudahannya elok lah. Amin insya-Allah. Okey, tekanan saya daripada kontak COVID agak ketara lah sekarang. Babah manggis dah makin bertambah 19 orang. Saya agak risau. Saya nak bertanya tentang di Sungai Manggis yang mereka katakan flat tu. Flat ni dekat belah mana Bandar Sungai Mas. Bandar Sungai Mas. Oh, dekat situ kan sekarang ni? Bandar Sungai Mas ada 2 blok, dan teres ada satu row lah baru. Baik, kita doakan yang terbaik. Esok insyaAllah, dan besok insyaAllah kita cuba untuk bantu dari segi aerosol untuk sanitasi rumah-rumah. Jadi setiap penduduk kita cuba bantu lah di mana kita boleh buat, selain daripada pendidikan dari segi SOP. Baik. Sebab bukan semua orang yang sanggup mengamalkan norma yang terbaru ni macam payah je dia orang nak amalkan. Dah pesan pun jangan keluar bersama dengan anak-anak kecil, orang-orang tua pun keluar lagi, masih lagi yalah, kadang-kadang kecuaian saya jugalah kadang-kadang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 660 semalam dan hari ini. Ya Allah. Untuk Selangor saja dah 73. So kita buat PKPD ni patuhilah SOP-SOP yang telah ditetapkan. Kita pastikanlah untuk negeri Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya sekarang ni, Sabah yang nombor 1, Kedah. Tapi di Selangor ni kalau boleh kita jaga sebaik mungkin supaya ia tidak merebak dan makin banyak. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Baik, cikgu, tanpa membuang masa, sekejap saya nak menyapa dulu rakan-rakan di ruangan komen. Kita ada Hafiz Amran. Assalamualaikum Cikgu Yun dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Fitri Hakim, salam Pak Su dan juga Cikgu Yun. Rafi Romino, salam Pak Su dan juga Cikgu Yun. Alhamdulillah Pak Su kat konti, ingat on air daripada rumah. Pak Su dekat konti. Yang daripada rumah cikgu-cikgu je. Ya, kita kena jaga cikgu-cikgu kita ni. Macam tu. Baik. Alhamdulillah cikgu, boleh kita mulakan cikgu. Saya nak serah ke Copang ni. Pas baton ni. Saya tengah sabar. Tengah mengklik. Saya sedang mengklik. Tu cahaya lampu mana tu? Belakang ni tu. Atas kepala tu. Dia muka tu tak nampak sangat. Tapi okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa persoalan untuk minggu ini, pergerakan mata wang asing, apa akan jadi, apa yang akan berlaku, boleh letakkan
soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan ajukan soalan-soalan ini kepada Cikgu Yun supaya dapat penjelasan. Ada. Jumpa cikgu? Okey. Saya Alhamdulillah. dah jumpa dah. Baik, terima kasih. Color purple Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini amri wa luqatan min lisani qawli qawli ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia silsilah FM di luar sana, tidak kira pejuang latar belakang anda, tidak kira pejuang konsisten anda, tidak kira pejuang komposisi track method yang anda pakai sepanjang masa. Ya, saya akan saja marilah sama-sama kita panjangkan Alhamdulillah. Baru jelas ke Mas? Tadi tak berapa, ni okey dah. Cun. Okey. Sebab yalah frekuensi tak berapa Cuba yang stabil, tapi terbaik. kita cubalah insya-Allah. Mudah-mudahan elok. Gaming chair dahsyat. Okey. Baik tuan-tuan. Kita tahu hari ini 14 hari bulan 10 2020, kita dah bersama hampir kepada masuk pada minggu pertengahan bulan Oktober 2020. Banyak perkara-perkara ataupun komposisi dari segi bentuk market yang perlu kita lihat agak volatile pada bulan Oktober ini, penuh dengan provokasi, sentimen dan spekulasi. Banyak dipengaruhi oleh geografi politik berbanding dengan data berkala. Bukan mudah untuk kita digest perkara-perkara sebegini jika kita tidak mengambil penumpuan atau perkara-perkara tertentu. Saya juga lost, saya tak nafikan, untuk beberapa minggu ini atas situasi-situasi yang di luar jangkaan. Tapi saya harap sebarang kerugian ataupun sebarang kelemahan kita dalam trade itu dapat kita perbaiki melalui kesan-kesan yang telah pun kita pelajari, insya-Allah. Baik, itu risiko dalam trade. Tak boleh cakap apa. Betul. Tak kena apa. Tapi apa cara pun kita cuba untuk InsyaAllah. mencarakan. Baik tuan-tuan, kita lihat kepada kita punya data berkala seperti mana lazim. Sebab minggu ini apa yang perlu saya highlight adalah dua perkara saja. Yang pertama tentang pakej rangsangan ekonomi daripada Amerika Syarikat. Kemudian kita kena lihat situasi Brexit deal yang dijangka akan dimuktamadkan tanpa ada sebarang tambahan masa yang kemuncaknya ataupun yang perlu kita highlight lah esok 15 hari bulan 10. 15 bulan 10 ni satu bentuk tarikh yang sangat penting bagi pound sterling, sebab Mr. Boris Johnson akan respon tentang term and condition seperti mana yang sebelum ini diminta oleh pihak EU jika mereka bersetuju ataupun mengutarakan syarat-syarat tanpa ada pertambahan ataupun pertukaran daripada terma yang mereka persetujui di peringkat awal. So ini akan merangsang kedudukan GBP bermula besok lah 15 hari bulan 10. Dan hari ini jika kita lihat daripada situasi pound sterling dekat pound sterling begitu hebat dia punya bullish engulfing yang terbentuk tadi lebih kurang dalam ni sekarang berapa? 10.40 10.98 10.897 6543 pukul 3 petang tu dia terus dia antara penutupan counter Nikkei bawa kepada counter London yang hampir 200 pip. Tak ada handbrake. Ini adalah hasil daripada peperangan geografi politik yang sedang berlaku di UK sekarang ini, di mana Abang Ujo terlalu confident bahawa UK mampu untuk independen dan akan keluar dengan situasi yang memberi manfaat kepada kedua belah pihak. So Euro sangat gembira dengan perkara ini. Namun esok adalah bagaimanakah pembentangan yang dilaksanakan. So ini akan memacu stock market di
FTSE London juga akan memacu kedudukan GBP Index. Oleh yang demikian, trader saya suka untuk saya ingatkan bahawa walaupun esok ada siapa-siapa ataupun pemula pada saat ini tidak berminat dalam kaunter GBP seperti GU, LGJ, GBP, AUD, GBP CAD yang mungkin bukan semua trader trade akan kaunter tersebut. Tapi jika kita lihat daripada senario ini bahawa trader yang bijak ataupun trader yang sentiasa memilih peluang untuk mengambil kesempatan ke atas keuntungan segera, maka senario seperti geografi politik semasa amat membantu selain pada kaunter-kaunter lain. Jadi di sini kita dah nampak bahawa persiapan peningkatan pound sterling ketara sangat kuat. Hari ini sangat kuat kita dapat nafikan. Oleh yang demikian, selebihnya itu kita akan tunggu dan bagaimana kedudukan situasi seterusnya menjelang 15 dan 16 hari 2020. Alright, so jika pukul 4 kita sebelah petang, bermakna mereka akan berada dalam jam 9 pagi di London. Tengok jatuh teruk ni USD JPY. Tengok indeks mereka jatuh, tengok bukan yang tidak bergerak. Kenapa ada beberapa kaunter saja dalam chart saya sebelum saya buka data berkala, kerana ini adalah data-data yang memacu situasi dolar Amerika yang paling mudah. So ini indeks dolar. So indeks dolar yang jatuh bermakna kedudukan stok sedang bercampur-campur. Okey, stok untuk kita lihat biasanya kita akan pergi kepada yang ini Ini sangat menarik perhatian saya. Selalu saya ulang perkataan Nasdaq Nasdaq Pak Subhan. 100. Nasdaq Okey. Kita tahu Nasdaq ni adalah 100 basket of index dalam stock market di Amerika Syarikat. Dan Nasdaq hari ni live Nasdaq kita nampak kat sini is a bearish candle yang sedang terbentuk dan sedang aktif sekarang ini dalam keadaan kejatuhan. So ini bermakna menandakan bahawa kejatuhan stok dalam Nasdaq ini akan mengkredit counter emas untuk jatuh. Betul selalu kita highlight, dan jika kita lihat dikecilkan sedikit di time frame 5 minit yang senang nak tengok. Nampak tak? Ini kita panggil satu posisi yang dalam keadaan stagnancy dalam jarak dekat. So ini adalah FOMC ulasan terhadap mereka yang di highlight pada mula jam 3. Ini ada pukul 1.30 GMT tadi, awal pagi tadi. Yang ini baru saja selesai pada pukul 2.30 petang tadi. Alright, okey, kita kembali pada data berkala kita sebelum kita lihat, sebab ada perkara yang saya nak ulas tentang Nasdaq bagi membantu counter emas hari malam ni, insyaAllah. Cantik emas Baik tuan-tuan, kita tinggalkan sekejap. Kita pergi kepada kalender kita. Okey, kita lihat banyak yang rompang-rompang. Rasa lain lah bila kita online kat rumah ni, sebab saya tak nampak foto tak nampak saya. Saya tak nampak engineer saya berbual. Itulah. Dia pun tak nampak saya. Jadi kita alam maya sungguh 11.10 sungguh sangat dah. Jadi 11 sehingga insyaAllah berakhir pada 17. Kita lihat kita ada 3 kaunter saja yang cukup menarik perhatian. Tetapi 3 kaunter ini adalah kaunter yang sangat memberi kesan yang cukup besar, terutama RBA. Hari Khamis esok insyaAllah 5.45 pagi ni, macam satu waktu yang subuh, 6 subuh lah senang cakap dia nak berucap. RBA ni atau EUD ni saya minta tuan-tuan highlight untuk perkara ini sebenarnya 25%, sebab kita tahu bahawa beberapa ketika ini RBA sedang didesak untuk memberikan pendirian mereka. Adakah perlu RBA memotong interest rate mereka ni? Interest yang setelah sekian lama mereka pertahankan yang ini semakin mendatar. Data saat ini bermula daripada Mac 2020 dan sekarang Oktober. So sepanjang 2020 sebab bulan 3 selepas mereka cut 0.25%, jadi sekarang mereka dalam keadaan stagnan. Jadi dengan keadaan pandemik yang semakin dilihat, membuka cerita kan, banyak analisis
melihat bahawa RBA perlu untuk cut the rate. So tuan-tuan, istilah untuk cut the rate pada RBA ini sangat berpegang sangat kepada kedudukan AUD dan kedudukan emas. So jika AUD semakin rendah, emas juga akan terdorong semakin rendah. So kalau kita lihat daripada Nasdaq yang ada di sini, kita nampak bahawa in terms of situasi kedudukan Nasdaq memang nampak punca kejatuhan. Sesiapa yang melihat carta yang dibuat semudah ini, tentunya kita lihat ada gap satu ini gap ni nampak yang diisi. Apa sifat gap? Adalah untuk dipenuhkan. So bermakna kita dapat melihat bahawa satu falling trend pattern bearish continuation sedang berjalan terhadap counter stock. So ini bermakna situasi kekuatan stock ataupun paduan kita. Sesiapa yang lepas mula buat satu persediaan, yes, emas akan dijual. Itulah pilihan dan ada gap yang kosongkan di bawah yang semakin rendah. Ada satu gap. Ada lagi tak gap? Ada. Ni ada lagi gap. Okay. Pada 11,058,589 point. Kan dijual. Okay. Dan ada lagi gap. Ada lagi gap. Banyak lagi. Kalau kita kecilkan lagi, banyak lagi ni. Ada lagi gap. Yang tu. Okay. So untuk komposisi perjalanan buat kita jadi bahawa memilih satu candle pattern berbentuk bearish continuation saat rendah ini sudah mula merangsang dengan lagi kita bertahan sama ada dia mampu sampai rendah. Ini bermakna persediaan trader untuk melihat peluang menjual emas memang relevan. Untuk jual emas memang relevan. Okey, Tok dan juga penonton-penonton, beri kami 3 minit ataupun kurang. Level volume macam ni boleh Alright, okay. Pak Su ready? Okay, ready. Baik, Alhamdulillah. Maafkan saya, sekejap je kita lihat seketika. Okay, kita akan sambung tentang indeks tadi. Saya pun dah tengah shock bila dengar pasal gold tadi tu. Dan minta maaf sekali lagi saya bagi pihak CTC.FM kepada semua pendengar. Okay, tak apa, kita sambung kembali. Okay, Dok, kita sambung tentang indeks tadi kot, untuk membantu peniaga-peniaga gold. Okay, okay, sekarang boleh dengar Okay tuan-tuan, nanti kita sambil kita kupas kita punya kalender, kita akan lihat situasi semasa lah. Okay, kita pergi terus kepada data berkala kita ni. Kita ada pound sterling yang semalam kita tahu Bailey telah pun memberi satu ucapan. Inilah Governor dia, Andrew Bailey yang baru. So perlukan digesting lah ini, dan hari ini kita nampak impak terhadap pound sterling sangat kuat Kita nampak dia punya kuat. The strongest currency lah untuk hari inilah setakat ini. Kita tak dapat nafikan kejatuhan yang begitu relit, tetapi demand
rangsangan terhadap spekulasi lagi kuat mengatasi data berkala mereka. Alright, kita tepikan dulu. Dan Tepikan kita kembali semula. Dan untuk hari ni, cutilah maknanya sebab tak ada high impact. Cuti Patutnya cuti je lah. Cutilah kosong. tak boleh, kita nak tahu pasal Khamis dan Jumaat ni. Apa bakal terjadi, itu yang penting. Okay, and then kita ada, okay, ini yang saya nyatakan tadi, Royal Reserve Bank of Australia untuk Governor Rob Lowe yang awal pagi nanti. Tolong bagi highlight dekat AUD, USD kerana mereka sekarang ni dilihat sedikit didesak oleh mana-mana pandangan daripada penganalisis ekonomi agar kesesuaian RBA adalah sepatutnya sudah mula merendahkan rate, iaitu untuk cut the rate. Tinggal lagi mereka masih bertahan. Dan jika mereka melihat ada kesesuaian, mungkin kita akan lihat perubahan dalam rate ini yang 25%, 0.25% ini antara the strongest ni, yang atas ni, ni yang saya tunjuk tadi ni, mungkin boleh berubah kepada 0.10% for the next coming, macam mana GBP buat. So jika ini diberi hint oleh Rob Lowe, ini bermakna AUD akan semakin rendah lagi dan rendah, akan jadi mendapat jualan lah. And then kita ada pada jam 8.30 pagi so kita ada employment change, masih lagi data AUD, juga rate unemployment rate mereka juga satu bacaan yang dilihat, berlaku penyusutan. Okay, penyusutan misalnya sebegini sebenarnya memberi kesan kepada AUD itu sendiri, sebab selain mereka sedang mula meneliti kedudukan rate yang sama ada perlu masih bertahan atau dipotong, kedudukan employment change juga main peranan. Pandemik memerlukan satu modal yang kasar. Mana-mana negara pun akan cuba melancarkan rangsangan keuangan bagi menampung. Even kita di Malaysia juga sentiasa melihat situasi semasa untuk rangsangan ekonomi. Dan apa lagi cerita pasal vaksin. Vaksin ini adalah satu kos yang sangat mahal. Nilainya berbilion. Terkejut dengan harga. Mana-mana negara yang memerlukan vaksin atau perlu untuk menggunakan vaksin, dia perlu bersedia dengan sejumlah wang yang banyak sangat, berbilion. Even Malaysia pun, jika kita lihat melalui Perdana Menteri ada menyatakan 64 ke 68 bilion yang perlu kita bayar jika kita perlu membeli vaksin daripada negara China. Itu satu perkara yang di luar jangkaan, tapi itulah dah keadaannya. So, apa yang kita perlukan result ini adalah result yang sepatutnya dia menidakkan daripada negatif 38,000 ni menyusut mungkin kepada positif 10,000 ke pun dah memadai, positif 5,000 ke atau lagi besar pun tak apa. Kerana bila dia semakin bertambah, ini bermakna AUD akan berada dalam keadaan yang stagnan, tidak akan dalam tekanan. Sebab yang paling penting adalah tekanan mereka adalah yang ini, menurut speak ini, sebab dia akan ada rentetan pada bulan hadapan untuk dibawa sebagai persediaan. Dan pada masa yang sama juga unemployment rate, ini satu data yang semua negara ada data ni, data yang cukup memberi kesan kepada economic growth ataupun perkembangan ekonomi, terutama pada mereka yang masih bekerja atau belum bekerja atau ingin mencari pekerjaan tetapi belum bersesuaian, dan macam mana kerajaan nak mengimbangkan graduasi yang semakin ramai tetapi tidak punya pekerjaan yang bersesuaian. Sektor-sektor yang perlu akan dibincangkan. 7.0%, ini satu bacaan yang sebenarnya meningkat, amat tidak baik asal 6.8 dia 7.0, ini meningkat. So kalau dia meningkat bermakna unemployment change mungkin akan menyusut. Menyusut di sini maknanya menyusut tu sepatutnya dia jadi positif, tetapi di sini dia kena jadi meningkat. Okey, ini kita nampaknya agak meningkat. So bermakna bila dia meningkat, bila saya kata employment change ni meningkat, menyusut bermakna waktu sekarang ini kedudukan pada bulan ini untuk data bulan lepas pada OC tiada peluang pekerjaan baru yang bertambah. Ada tapi tak banyak dan tak menempati sasaran. Maksud dia begitu. So dari segi unemployment rates kita boleh nampak bahawa
situasi yang tidak bekerja atau belum bekerja pula semakin bertambah. Tapi kerja yang ada tidak mampu menampung. Dia tidak mampu menampung demand ataupun permohonan atau permintaan. Mungkin ada setengah sektor di OC yang belum sempurna ataupun yang belum mendapat satu permintaan, sama ada sektor industri, sektor pendidikan, sektor rawatan, sektor perubatan. Sebab pandemik ini, bila negara yang lockdown, bila negara-negara yang struggle, kita tahu dia akan menjatuhkan ataupun merendahkan perkembangan ekonomi semua negara, termasuk kita juga, tidak kita terlintas. So kita perlukan bacaan yang menyusut 7.0 untuk kembali semula kepada 6.8 atau 6.9 atau 6.7. Kita perlukan yang itu. Kita tak boleh minta 7.0, 7.1. Memang AUD USD drop that beautiful, akan jatuh lagi teruk. GBP AUD akan skyrocket lagi atas. Kalau kita tengok GBP AUD kat sini ada ke? Oh tak ada. Kalau saya ambil satu contoh, GBP AUD yang lihat ni, pacak macam tiang gol. Ambil kau ubat. Tak ada yang merah langsung. Semua hijau. Buy kat sini profit, buy kat sini profit, buy kat sini profit. Setiap 1 jam ni buy je profit. Takkan loss. Itu seronoknya pound sterling, nampak? Setiap 1 jam kan Pak Zul? Ini jam berapa? 10.98. Yang ambil lah jam pukul 8. Jam pukul 7. Lepas main maghrib, bukan 7.50 kita dah habis, masuk pukul 8, buy. Terus profit. Mana je? Ada ke bawah lagi? Tak ada. Jadi support. Masuk pukul 9. Ramailah buy lagi, terus profit. Naik betul. 10 profit terus. Baru dia reverse. Pandai. So kita simpanlah GBP AUD ni sebab kita bukan nak baca pasal dia. Kita nak tengok di manakah kita. Yang saya nantikan adalah yang ini, USD index dan juga USD cash ni. Yang ini kita nak tahu, adakah dia akan semakin menyusut atau semakin meningkat. Jika dia semakin meningkat, ini bermakna emas akan semakin jatuh. Betul. Emas akan. Alright. And then kita ada jam 8.30 malam lusa lusa iaitu hari Jumaat, insyaAllah 16 Oktober. Kita ada American dollar. Okay, core retail sales, ini dua data yang pada saya sangat memberi rangsangan bagaimana cara Amerika berbelanja untuk bulan lepas pandemik hebat. Donald Trump punya bangga, walaupun dia buat satu statement yang kadang-kadang macam mencabar Tuhan. Dia kata walaupun dia kena pandemik, pada dia ini adalah rahmat Tuhan kepada dia, untuk dia merasai bagaimanakah situasi COVID, tetapi dalam pada masa yang sama, betul, untuk dia membuktikan vaksin yang selama ini dia gembar-gemburkan berkesan. Wah, betul hebat Trump yang cakap. Saya takutlah pasal orang cakap macam ni. Saya tak nafikan kat sini. Okey. Terima kasih. Baik. Okay, dia kebal dia kata. Data untuk hari Jumaat nanti, dia akan memberi kesan kepada yang ini. USD JPY. Vaksin, sebab vaksin. Dia akan memberi kesan kepada yang ini. Emas, gold kita. Dia akan memberi kesan kepada pound sterling. Dia akan memberi kesan kepada USD index. Indeks ini bertambah terbang, maka dolar USD JPY akan ikut terbang. So stok akan semakin rendah. Rendah, akan semakin tinggi. Stok akan semakin rendah, emas akan semakin jatuh. Fahamkan dulu, jangan terbalik. USD CAD, ya betul. Dan satu lagi perhatian yang saya perlu highlight adalah kaunter yang ini. Kalau kita tengok satu kaunter yang kadang-kadang orang tak nak cerita, yang ini USD CAD adalah kaunter yang pada saya time bomb. Dia boleh rebound lebih dari 200 pip ni untuk kesasaran. Bila-bila saja dia tunggu ni. Nampak? Bila-bila saja. So, ini in terms of technical. Okey, nampak, dan kita nampak pergerakan dia dah cantik ikut trending line. Ini kalau Pak Haji pencen steady tu, dah memang kita buy, confirm kita buy. Pasal dah kena trend line, dia akan buy. Tak kira lah dia untung 10 pip, 20 pip, dia ambil. Lepas tu dia tunggu lagi, dia buy lagi sampai mana dia akan buy, sampai sini. Ini saya ajar untuk scalping simple je, nampak kan dalam kotak tu. 1, 2, 3, nanti pergi kat sini, sampai ada mengecil dan seterusnya. Dan untuk lebih panjang, kita tengok yang lebih panjang dia jadi macam ni pula.
Dia akan jadi macam ni. Dia terbalik pula. Okay, dan dia akan jadi macam ni. It's a very simple method. Okay, tapi tengok dia jadi macam ni. Nampak tak? Ting tong ting tong. Ting, terbabas. Masuk balik. Dan kalau dah masuk balik tu maknanya apa? Nak masuk terus. Dan kalau nak masuk terus, kita bersedia untuk membeli USD CAD. Ini satu potensi yang baik sebenarnya USD CAD. Walaupun dia masih bearish trend line dia. Tetapi dari segi bentuk kerja, okay, kita kecilkan sekejap. Saya bukan nak cerita UCAD Saya cuma nak nampakkan macam mana kita membaca satu bentuk potensi counter terhadap sesuatu kefahaman. Okay. Cuba kalau kita pergi sikit ni, saya guna XM punya MT4. XM ni pada saya selesa dengan XM. Okay. MT4 dia kemas. Code dia sangat cantik. Dia tak ada recode dan execution dia pantas dan tak ada lagging. Banyak benda lah, bukan nak puji lah, tapi selesa. Saya kata saya selesa. Right, cuba kita tengok sedikit counter yang pilihan yang saya letak sini. Saya keluarkan GBP CAD. GBP CAD pun kuat. Saya akan keluarkan satu counter emas maaf, counter, saya cakap emas saja. Counter minyak kita, ini dia. Okey, kita simpan dulu dan kita keluarkan. Dan kita simpan counter GBP. Kita keluarkan counter. Alright. Ni counter emas, ni counter minyak, ni counter cat. Cantik, sebelah pasu. Sedang kemas. Tengok minyak meningkat. Ni kita buang dulu trend line ni. Bagi clear. Alright, ni kita buang dulu. Tengok minyak ada kenaikan UCAD dalam keadaan yang sedang jatuh. Kalau kita kecilkan lagi sebegini, okey, tengok macam tu. Untuk time frame intraday kita boleh nampak. Okey. So, kalau kita tengok secara overview untuk trend rally dia begini, Pak Su boleh nampak minyak bersedia untuk jatuh. Canada untuk jatuh dan USD CAD bersedia untuk meningkat. So ini satu gambaran yang memudahkan cari sebenarnya. Okey, kita kembali semula kepada data berkala kita. Cikgu, satu soalan daripada Muhammad Ibrahim Adam ni. Pak Su, nak mendapat pendapat. Mendapat lagi. Okey, adakah USD potensi akan kuat sampai hujung tahun? Sampai hujung tahun. Soalan yang baik. Okey, ini tanya pasal dolar. Kalau ke dolar, dolar ni pada saya sekarang ini adalah dalam situasi untuk lebih rendah. Okey, kerana apa lebih rendah? Sebab tahun ini ada dua event yang besar. Yang pertama, President Election. Tahu? Pemilihan Donald Trump. Okey, itu yang pertama. Trump akan jadi, itu kita ingat. Sebab bila berlaku election, ini bermakna banyak counter kena gantung. Kalau Trump kalah ataupun peratusan sokongan vote dia jatuh, maka dolar akan menjunam. So kalau tadi siapa nama? Fikri Adam? Muhammad Ibrahim Adam Talib. Muhammad Ibrahim. Okey, saya panggil Encik Ibrahim lah ya. Kalau Encik Ibrahim kata cuba nak melihat dolar ini kuat sehingga hujung tahun, pada saya tidak. Pada saya dia lebih pada stagnancy dan bersedia untuk volatile kerana election satu, dan kedua kerana package rangsangan ekonomi dia yang bernilai 1.6 trilion dolar yang mungkin ditambah kepada 2.4 trilion dengan syarat Donald Trump menang presiden. Dia akan luluskan yang itu. So once dia luluskan yang itu, yang pertama sekali akan mendapat keuntungan besar adalah mana? Stock market. So masa itu dolar akan jatuh, stok akan naik, emas akan terbang lagi tinggi. Okey, itu satu perkara. Kedua, President Election. Election kita tahu, tadi saya kata dagangan akan digantung seketika. Dan apabila digantung, Trump perlu menang. Okey, dan di situ akan melihatkan indeks dolar jatuh. Dia nak indeks naik, okey. Okey. So ya, sehinggalah result keluar untuk tempoh 24 jam itu,
siapa yang jadi presiden ataupun siapa yang menang. Amerika senang, dia menang kalah dua pihak je. Dia tak ada 3-4, dua pihak je. So, kalau Trump menang mengalahkan Joe Biden, indeks akan kembali semula untuk meroket. Stock market akan terbang lebih tinggi daripada bacaan. Mungkin Nasdaq ni yang kita tengok ni kalau kita pergi kepada daily, dia boleh melepasi lebih pada 12,000, 12,000, 13,000 atau mungkin lagi tinggi, nampak. Ni dah ada dark cloud cover tau, kena ingat. Ni yang saya selalu cakap, pattern candlestick dark cloud cover ni. Ni seketul ni. Dark cloud cover ni kalau nak potong dia kena ada satu batang yang lagi besar. So ini dah menandakan stok ready untuk jatuh. Bukan nak election ni. Bulan 11 je pun. Bulan depan lah. Bulan depan. Bukan lama. So nak patahkan candle ni, Trump kena menang. Kalau Trump kalah ataupun peratusan survey dia tertinggal jauh daripada Joe Biden, dark cloud cover ni akan menghantui pattern ni. Ini dipanggil uptrend pattern. So berkemungkinan untuk stok rally semakin rendah, ada potensi. That's why kalau kita tengok daripada jarak yang lebih dekat, nampak ni ada gap. Okay. Ni. Gap ni ke sini pun dah berapa ribu point ni. 3,000 point nak jatuh ni. Ni dah 11,900 point. Yang ini 11,700. Lebih kurang berapa? 2,000. 200 point. 200 point Nasdaq jatuh memang cukup untuk meroketkan dolar dan menjatuhkan emas. Open saja Wall Street di antara jam 9 malam itu, macam hari ni jam 9 malam tadi atau mungkin pada akan datang 9 malam besok, Nasdaq buka dalam keadaan yang negatif ataupun merah bacaannya, seperti mana kita tengok kaunter-kaunter kat bank tu, maka emas akan ikut jatuh. So Encik Ibrahim, kalau Encik Ibrahim tanya saya, adakah dolar akan menguat sampai hujung tahun? Jawapan saya stagnan. Saya ambil stagnan. Stagnan tu bermakna geopolitical. Dah nampak kalau Trump menang baru dia akan boostkan dolar. Jika tidak, dolar akan stagnan. Stok akan terbang dan akan naik kerana apa? Kerana Trump kena menang. Dia tak boleh kalah. Kalau dia kalah, maka dolar akan jatuh teruk. Di saat itu stok akan jatuh teruk. Baru dia rebound. Sebab kenapa saya kata begitu? Mekanisme antara manifesto Biden dengan Donald Trump sangat berbeza. Jauh sangat. Sebab Biden akan reshuffle balik cukai. So ini amat tidak disenangi oleh konglomerat. Tak macam Trump. Yo my friend. Awal-awal dia dah potong siap-siap. Pasal orang suka kat dia. Biden kata tak boleh. Kita belanja dah banyak. Kita nak kutip balik duit. Kalau tak macam mana kan? So Cik Ibrahim, saya memilih stagnancy dan saya dah tunjuk macam mana saya baca dan bagaimana potensi untuk melihat dolar pada masa akan datang. Setidak-tidaknya kita bersedia untuk melihat bahawa kedudukan stok dah nampak banyak akan jatuh. Ni ada gap untuk jatuh 1, ni ada gap lagi untuk jatuh 2, ada gap lagi untuk jatuh 3. Kan? Kalau kita kecilkan lagi, ada lagi tak? Ada gap lagi 4. So ada 1, 2, 3, 4 step dia nak jatuh ni. Dia nak penuhkan apa gap-gap ni semua. So ke bawah ke atas? Ke bawah kan? Itu secara formulation. So stok jatuh, emas akan jatuh. Ada nampak? Aku trade emas. Allahu Akbar. Kat mana aku nak entry? Kat mana nak entry? Itu terserah pada teknik masing-masing, pelajaran masing-masing. Okey. Untuk memilih sama ada seorang swinger atau seorang yang intraday. Tok, kalau bagi Tok antara Biden dan juga Trump, pilihan yang akan menang election. Saya melihat dari segi survey setakat ni jauh. Memang Biden Biden lah, kita panggil Biden lah. Abai Biden lagi ke depan dia punya populariti survey sokongan untuk dia menang. Jauh sangat jauh. Kalau Biden menang, adakah ekonomi USD akan stagnan juga ataupun dia akan jadi tetap menaik ataupun jatuh? Dia boleh naik kembali atas sokongan Biden itu sendiri dengan syarat dia ada manifesto yang baik lah. Dan manifesto itu mestilah lebih baik daripada Trump ekonomik yang sebelum ini Trump bentangkan kan. Kita tahu Trump ekonomi. Betul. Banyak yang dia sekat. America for America. So dia kena datang dengan satu manifesto yang rakyat
Wah, ada wow factor. Okey, terima kasih atas pendapat Ibrahim. Adam, kalau nak swing berhati-hati di jalan raya. Macam tanya sampai ujung tahun tu macam nak swing je kan. Dan kita ingat sebab di stok juga kita ada gap ni untuk jarak ni. So ini ada potensi untuk ditutup, tetapi dengan situasi engulfing bearish yang dah 2 kali dia rejected ini, kita dapati bahawa kedudukan stok untuk lebih tinggi agak perlahan. So ini menantikan election lah, average election lah kita anggap untuk bulan depan je, tak jauh, bukan berapa minggu, 6 minggu lagi sekurang tu. Dia 20 bulan 11 ke 13 bulan 11 macam itulah, saya tak ingat tarikh. Sebab saya mengundi dekat Betul Malaysia, lah. saya tak mengundi Dia kat tak New ambil tahu York. sangat tarikh-tarikh macam tu kan. Kita nak tahu dia menang ke dia kalah, tu je. Tak apa. Okey. Ya, betul. Jadi kalau ada soalan nak bertanya, boleh tanya teruslah. Mana saya boleh bantu, saya bantu insyaAllah. Okey, saya habiskan tadi. Okey, retail sale. Kita nampak ini adalah data untuk bulan lepas, iaitu bulan 9 September. Menyusutnya agak ketara, 50%, 0.7 pada 0.4. Okey. So, apabila satu data bacaan yang agak besar, dia punya beda ke beda? Beda ke beda nak panggil? Beda. Saya pun kadang-kadang tak berpandai bahasa ni. Beda. Beda. Betul lah. Boleh lah. So, kita nakkan sedikit positif pun dah cukup baik sebenarnya. 0.5. Hanya 0.1% pun insya-Allah dah membantu untuk support dolar dan menjatuhkan emas. So USD JPY akan relate untuk mendapat bidaan. Begitu juga dengan retail sales. Ini data runcit yang sensitif sebenarnya, data runcit. Sebab di Amerika dia cukup bangga membeli buatan sendiri, made in America, made in USA. Dia pergi mana-mana seluruh dunia pun dia kata as long as the product is made in USA, it's a good quality. Dia tak tahu made in Malaysia tu bagus. Cuba suruh Amerika ada buat kain batik tak ada kan? Kita tak buat kain batik. Tapi dia cukup kenegaraan bab barangan kan, dia memang walau dia pergi mana sekalipun tu, yang tu kita kena akui lah. Keluaran USA bagi dia orang adalah yang terbaik dalam dunia. Macam tu lah contoh. Saya tak nafikan itu suatu, pada saya adalah suatu nasionalisme ataupun patriotisme yang memang ditekankan dalam diri ataupun dalam jiwa penduduk Amerika ni supaya mengagungkan negara sendiri. Dia tahu kadang-kadang memang dia tak mampu nak menyaingi Jepun, nak menyaingi Malaysia, nak menyaingi Soviet, dia tahu. Tapi macam mana cara dia nak duduk bersaing dan kekal sebagai egoistik yang tertinggi adalah dengan memuji diri sendiri. Bangga dengan barangan sendiri. I am the best. Alright. So 0.7. Ini nak kena faham. Dia kena meningkat. Okey. Core retail sale diletakkan menyusut, tapi untuk peruncitan, retail sales ni peruncitan dilihat bertambah dari 0.6 kepada 0.7 dan bacanya tinggi. Bacaan yang ini tinggi. So bacaan yang tinggi ni kita perlu mendapat 0.9, 0.8 atau 1.0, maka di situ cukup untuk meletakkan Amerika ini gagah perkasa. Itu dah cukup dah. Perkasa tu maksud saya dah cukup lah. Untuk hari Jumaat tu memang dia king lah. Minggu depan baru cerita lain lah. Untuk hari Jumaat. Tapi jika dia menyusut mungkin 0.5, 0.3, 0.2 atau mungkin lebih teruk pada negatif, maka tiada maaf bagimu lah untuk Amerika. Maka dolar saya terpaksa cut saya punya loss untuk buy dolar pula sementara waktu untuk jarak 24 jam ataupun scalping cara dekat. Okey, saya tak boleh simpan. Sebab apa yang penting adalah kefahaman di waktu data ini dia diterbitkan dan tempoh untuk kita trade itu selesa dengan kita. Adakah kita seorang yang berdurasi panjang atau lebih selesa dengan jarak dekat? Sebab kalau kita berdurasi panjang, kita nampak wah panjang-panjang pergerakan Contoh macam kita tengok emas kita kejap. Ada tepi sekali. Emas kita ni. Okey. Tengok emas kita ni sekejap. Ni kan panjang pergerakannya. Berapa hari tu? Tengok 1, 2, 3 hari, 2 hari baru nampak kejatuhan. Jadi ini satu
boleh dikatakan sebagai swinger trade. Okey, kalau kita lihat daripada jarak yang cukup jauh, tengok kenaikannya sangat tinggi dan jatuhnya pun sangat perlahan. Ini bermakna demand untuk emas makin tinggi, masih tinggi lagi. Masih tinggi tu maksud saya masih mendominasi permintaan berbanding bekalan. Ini namanya bekalan, ini namanya permintaan. Dan okey, so apa yang cuba kita letak adalah memilih satu potensi jarak dekat, ya, tetapi dengan reward yang menarik. Macam intraday sekarang ni kan, okey, pergerakan hari ini pun kita lihat daripada semalam dia kejatuh 500 pip lah kita ambil lamsam. Satu bacaan kejatuhan yang sangat besar, bukan kecil. And then hari ini kita lihat bermula jam 9 pagi tadi mendapat demand di Asia reverse hingga 300. So 500 tu lah 300 ada bagi 200 je lagi. So dia dah lebih 50% kenaikan. Satu petanda bahawa emas memang ada peminat lah. Kita tak boleh nafikan. Banyak peminat dia. Tapi macam mana cara macam mana cara kita nak kawal kejatuhan dia atau kenaikan dia, macam saya katakan tadi, bergantung kepada situasi stok. Kalau stoknya dalam keadaan yang green label ataupun blue label, bermakna emas akan bersama-sama ikutlah besi kuning tu. Tapi kalau stok kurang, mendapat permintaan, orang tak banyak membeli, harga pun tak menarik, portfolio tak cantik, maka emas akan semakin rendah. Baik, kita ada soalan lagi. Satu tentang oil, satu tentang USD JPY. Okey, kita ambil oil dulu boleh cikgu? Okey. Boleh, mana-mana boleh. Apa prediksi untuk US dollar selepas Rusia dengan Arab Saudi discuss berkenaan dengan harga minyak? Prediksi. Emas minyak akan semakin rendah. Prediction. Okey. Emas akan semakin rendah. Emas akan rendah. Bukan emas, minyak akan rendah, akan murah. Selepas Rusia. Okey. Baik. Okey, kalau kita tengok secara carta, Okey, untuk situasi ini kita nampak secara daily lah yang mudah. Okey, kejatuhan, kenaikan dan satu wave yang pada saya stagnan, nampak ni. $36 per barrel bermula kenaikan dan sekarang yang tertinggi adalah $43 per barrel. So bermakna hanya kenaikan sebanyak $7 per barrel. Betul? Satu kapasiti yang perlu dia kejar adalah di sini. Dia perlu melepasi mana tu? Ni sasaran utama dia 65. Ni. Ini yang dia gagal dapatkan ni. Jadi cara untuk dia melepasi harga sebegini, dia kena kecilkan stok supaya demand harga minyak semakin tinggi. Macam saya katakan dulu, Pak Su ada minyak, saya pun ada minyak. Betul? Pak Su keluarkan 1 juta tong satu hari. Saya keluarkan 2 juta tong satu hari. Tiba-tiba datang kawan-kawan lain kata, kawan-kawan lain, ni harga tak cantik abang. Kita boleh kita tak nego. Kenapa? Kita bagi harga cantik sikit. Bagi contoh, bagi cadangan, kita cut sikit keluaran. Aku punya klien 2 juta tong steady. Pak Su 1 juta tong. Betul. Lepas tu dia suruh potong berapa? Tinggalkan 500 boleh. Mesti. Angin tak saya? Kalau saya angin lah. So angin tak? So kesepakatan itu yang sedang OPEC cuba untuk sentralisasikan ataupun dapatkan kesepakatan supaya harga minyak itu dapat dikawal. So setiap negara berbeza-beza pengeluaran dia. Jadi harga untuk dapat tinggi tak ada yang ni. Macam Iran dia keras. Dia kata klien kami China, kami jual minyak dia pakai pipe, dia tak pakai terowong. Hantar pakai kapal pakai pipe. So dia tak peduli demand dunia, betul, sebab dia dah memang ada klien. Betul. Yang lain ni itu yang harga susah nak stabil. So kalau tanya saya pasal harga minyak, ada saya adalah dia akan rendah lagi. Dia akan ataupun dia stagnan. Paras macam ni, dia agak sukar. Dia nak capai ke 44 tu lambat lah.
65 65. sepatutnya. Okey. No. Baik. Sepatutnya 65. Sebab banyak negara termasuk kita Malaysia pun memang untuk elak daripada bankrupt ataupun daripada mengalami masalah pemprosesan produktiviti dan kos, OPEC setuju selesa harga adalah $65 per barrel. Purata. Itu memang betul. Sebab di situ start dia jatuh. Sampai sekarang tak boleh naik. Daripada $40 per barrel macam tu je. Baik, Samir Han nak tanya. Hari tu cikgu kata kalau nak tengok USD strong atau lemah kena tengok USD JPY. Dia tak faham tentang tu. Okey, apa nak tengok dekat USD JPY? Okey. Mudah je. Macam ni, USD JPY ni dia adalah counter safe haven ataupun counter yang dipanggil pilihan selamat. USD adalah counter safe haven, JPY counter safe haven. Jadi sebarang ni saya bagi contoh. Okey. Ni harga dia. Ini simple. Siapa nama Samir dia? Han. Boleh. Saya panggil Samir boleh ya? Okey Samir. Baik Samir. Samir lihat. Ini benarnya simple je dalam trend line channel macam ni ya. Boleh nampak ya apa yang saya buat ni? Boleh besar sangat. Okey. Nampak? Macam mana sistem dipanggil sebagai channel trend ataupun channel dalam trend ini? Kita nampak ini adalah channel yang downtrend, semakin rendah. Okey. Jadi bila USD JPY semakin rendah, counterpart yang akan mendapat dia punya kesan yang paling mudah kita lihat adalah counter euro. Counter euro, counter GBP, counter AUD, counter CAD, counter NZD. Itu semua akan semakin rendah. Semakin tinggi rendah pula. Sebab apa? Sebab itu dolar yang rendah akan memberi demand kepada the counterparts ataupun base code currency untuk correlate, dipanggil correlation. So USD JPY yang rendah akan menterbalikkan Euro USD untuk buy, untuk tinggi. JBP USD untuk buy, tinggi. AUD USD untuk buy, tinggi. Gold USD untuk buy, tinggi. Lagi apa? USD CAD untuk sell, rendah. Kena faham? Jangan terbalik pula. USD CHF untuk sell, rendah. Dia dipanggil sebagai correlate. Boleh. Nampak tangan saya correlate. Bagus. Dia correlation dipanggil. So bila kita dah asingkan yang itu, kita boleh nampak bahawa okey, untuk currency saya melihat USD JPY sebagai saya punya panduan. Bagi saya correlatekan ataupun saya terbalikkan ataupun mirror cerminkan dengan Euro USD, dia mesti berlawanan. GBP USD, betul, ia juga berlawanan. Dengan AUD USD, betul, ia juga berlawanan. Dengan NZD USD, ia betul, dia akan berlawanan untuk naik. Tapi jangan USD CAD itu terbalik, dia akan ikut turun. USD CHF dia juga akan ikut turun. Gold akan ikut naik. Minyak akan ikut naik. Boleh nampak siapa Syamil setakat ni? Okey, rasanya penjelasan tu sangat menarik. Untuk malam ni dan kebelakangan ni cikgu kita dapat tengok banyak soalan-soalan yang menarik diajukan. Saya pun jadi seronok sebab makin lama makin ramai yang telah pun terbuka minda untuk memandang fundamental ni salah satu daripada ilmu yang dapat membantu mereka semasa trade. Jadi alhamdulillah. Dan okey, semua dah faham, Samir faham. Ni ada satu lagi ni tentang Brexit. Tadi Brexit dah cerita awal berkenaan dengan Adam, dia suruh panggil dia Adam. Cikgu dan juga Pak Su lah soalan antara isu Brexit dengan election. Manakah impak yang lebih berkuasa? Kerana Brexit ni dijangka juga akan sampai ke hujung tahun. Ni JBP ni rasanya kot ni. Euro. Oh, okey. Begini, macam mana pun the most popular ataupun yang paling kuat publicity-nya adalah dolar Amerika. Okay, betul. Itu jelas. Dan bila kita pegang dolar as a main core yang utama, maka election presidential Donald Trump
Trump akan jatuh yang pertama. Okey, kena faham. Tetapi dalam pada masa yang sama, kita ada second issue yang cukup besar, iaitu Brexit deal, iaitu perjanjian persefahaman syarat. Brexit dah lulus, persefahaman syarat untuk mereka keluar. Itu dipanggil sektor geografi politik, sama macam sektor Donald Trump tadi masa election bulan depan. Okey. So untuk Brexit pula, kesan utamanya adalah pada FTSE. Okey, FTSE ataupun kalau FTSE ni Future Trade Stock Exchange di London, kalau kita Malaysia dipanggil BSKL lah. Kalau mudahnya GBP lah, pound sterling. Okey, GBP. Khusus untuk pound sterling. So bila khusus untuk pound sterling, kena faham kenapa Brexit susah nak mendapatkan pelepasan secara mudah. Sebab kita tahu seorang anak kecil, dipanggil anak kecil, minta dengan bapa duduk sebelah. Duduk sebelah. Macam kita nak menghadap beli tuanku, duli yang beli tuanku, kita nak menghadap kat istana negara. Protokol berapa banyak, betul tak? Kena ikut. Nak jumpa boleh, nak minta boleh, nak berhajat boleh. Tapi kena ikut cara duli tuanku atau istana tu. Itu maksud dengan Brexit. So Brexit, dia datang dengan cara dia supaya cara tu diperkenan dengan Kesatuan Eropah ataupun EU. Kesatuan Eropah kata kalau kamu datang begini, maka datang dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya begini. You buat yang ini, maka kamu boleh berdikari dengan sendiri tanpa ada masalah dengan negara kesatuan yang lain. So itu yang sedang Bauco cuba untuk implement. So di sini esok 16 hari bulan 10 adalah di mana Brexit deal ini akan dibicarakan untuk dilihat statusnya. Memang tak ada tambahan masa, deadline tetap sama 31 hari bulan 12 2020 dan 1 hari bulan 1 2021, maka UK adalah negara bebas daripada Kesatuan Eropah. Itu jelas. Tapi untuk sampai ke hujung tahun itu, syarat kesefahaman mesti ada synchronizing. Itu yang mereka belum dapat. Ditakdirkan. Ditakdirkan. 16 hari bulan esok dan seterusnya tak dapat kata putus atau masih lagi hanya samar dan bayang-bayang, maka stok akan jatuh teruk dan situasi pound sterling akan sama mendapat kesedaran. Jadi kenaikan hari ini seperti mana yang kita lihat. Betul. Mana pound sterling kita tadi hilang, dah hilang dah. Kita keluarkan sikit. Okey, kenaikan pound ini memang dipacu oleh sentimen dan spekulasi bahawa UK bersedia untuk terus berunding dengan syarat-syarat yang mereka rasa bersesuaian. So stock confident untuk mendapat satu pulangan yang baik dan pound sterling mendapat demand. Jadi kita tunggulah esok. So kalau kata tadi yang mana lebih penting, sama ada election Amerika atau Brexit, pada saya dua-dua penting, tapi yang pertama jatuh pada American dollar. Macam mana pun US jugalah election tu. Dolar jatuh pertama, ini jatuh kedua. Sebab dolar, kena ingat dolar Trump dah bagi satu pandangan jelas. Dia menang je presidential, satu dia akan luluskan pakej rangsangan ekonomi berjumlah lebih pada 1.6 trilion dolar sehingga 2.4 trilion dolar. Yang ini akan menyuntik stock market secara besar-besaran. Emas akan skyrocket. Stok akan semakin tinggi, boleh pecah cermin Nasdaq tu. Dolar akan jatuh junam, dan bila dolar jatuh junam, stok akan dibeli secara berbondong-bondong. Maka untung sana, untung sini, kutip sana, tarik duit sini, kira sampai penat. Tu dia dah bagi tahu dah. Nampak? Tapi kalau Joe Biden yang menang, dia terbalik terus. Kalau dah terbalik, maklum je lah. Faham je lah. Jimat, cukai. Okey. Kalau lah. So dolar akan volatile ataupun merisikokan semua tradernya, termasuklah diri saya. Semua trader. Oh my god, satu dunia ni. Oh my god.
Okey, baik, terima kasih cikgu. Sama. Kepada penonton-penonton, anda-anda trader-trader di luar sana yang juga memberikan perhatian untuk segmen ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Teruslah dekatkan diri anda dengan fundamental, sebab pentingnya fundamental ini untuk menentukan arah trade anda. Sekurang-kurangnya anda dapat tahu pergerakan mata wang asing yang anda beli ataupun jual daripada segi fundamentalnya jelas. Okey. Baik, saya doakan semoga semua trader malam ni akan berjaya dan memperolehi rezeki profit yang anda trade. Baik, esok kita ada segmen BBB, borak bersama Belento, dan untuk malam ni saya Boboy dan juga TikTok. Akhir kata Tok. Akhir kata, jagalah SOP, stay at home, jaga keselamatan, sayangi diri anda, sayangi keluarga anda, sayangi rakan-rakan anda dan jiran-jiran anda semua. Kita lawan sampai menang InsyaAllah. COVID-19. Okey, dengan itu Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.